apa ni. Okay. So itu je lah sedikit Ah. mengenai SGKT Ladang Saga yang saya tahulah. Nanti kita boleh sambung boleh ya. Saya ingat nak mula saya punya session ni. Okey. Hari ni saya di di kampung. Di kampung. Di kebun. Jadi saya akan share saya punya screen. Okay, boleh nampak skrin saya ni? Boleh, Doktor. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua rakan-rakan guru yang hadir pada waktu ini. Sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain, sesi saya, sesipan untuk kali ini masih lagi membincangkan tentang bagaimanakah pembelajaran berlaku. Okay, cuma kali ini saya akan cuba menerangkan beberapa konsep yang mungkin kita selalu sebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita selalu sebut perkara itu. Cuma adakah kita boleh faham apa yang kita sebut tu daripada apa yang saya sebut sebelum ni, daripada persepsi kognitif. Dia panggil kognitif. Jadi bahan-bahan yang saya kongsikan ini kebanyakannya adalah merupakan bahan yang saya perolehi daripada sains kognitif. Sains kognitif. Sains kognitif ni adalah satu bidang ilmu. Bila kita sebut sains tu dia ilmu. Sains kognitif ni ilmu tentang kognitif daripada pakar-pakar. Pakar-pakar kognitif ni dia menggelarkan diri mereka sebagai cognitive scientist. Dia ahli sains kognitif. Jadi salah seorang saintis kognitif ini ialah Profesor Dr. Denny Willingham. Buku dia Why Don't Students Like School? Jadi saya galakkanlah cikgu-cikgu kalau ada kesempatan boleh beli buku ni. Dapatkan buku ni. Kalau cikgu beli melalui apa pun boleh, Amazon, secara online. Kalau online tu kita sama ada kita dapat dalam bentuk hard copy ataupun kita dalam bentuk e-book, dalam bentuk soft copy. Kalau e-book tu kita boleh baca menggunakan peranti lah. Sama ada kita gunakan komputer, gunakan iPad, gunakan tablet dan sebagainya. Jadi pada minggu-minggu yang sebelum ini saya telah menerangkan tentang asas-asas bagaimana minda seseorang itu berfungsi. Bermula daripada bagaimana kita berfikir, bagaimana kita berfikir, bagaimana terbentuknya ingatan ataupun memori. Kalau kita tak berfikir, maka tidak ada ingatan. Jadi kalau kita nak mengingat sesuatu, kita mesti berfikir. Sebab dikatakan thinking is the residue of memory is the residue of thinking. Berfikir adalah merupakan sisa kepada ingatan adalah merupakan sisa kepada pemikiran. Jadi sebab tu kita mesti selalu ingat bila kita mengajar, kita mesti pertama sekali pastikan
persekitaran pembelajaran itu sesuai. Sesuai. Maksudnya anak-anak boleh memberi tumpuan. Kalau tidak ada tumpuan, persekitaran tu tidak kondisif, maka tidak, anak-anak tak boleh memberi tumpuan. Bila tak boleh memberi tumpuan, maka proses pembelajaran sukar berlaku. Jadi kita pastikan sebelum kita memulakan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya, pastikan persekitaran itu kondusif supaya anak-anak atau pemurid kita dapat memberi tumpuan. Bila mereka dapat memberi tumpuan, mereka dapat memindahkan apa yang mereka belajar itu, yang mereka perhatikan, yang mereka dengar, yang mereka baca dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam ingatan bekerja ataupun dia panggil the working memory, ingatan bekerja. Ini semua ni saya dah terangkan dalam sesi-sesi yang sebelum ini. Jadi pada hari ini, saya cuba untuk menerangkan tentang apa yang kita maksudkan dengan tahu. Tahu. Kita kata kita nak supaya murid-murid kita tahu. Tahu. Jadi kita nak lihat apa yang kita maksudkan dengan tahu itu. Okay. Jadi tahu itu, bila seorang pelajar itu dia mendapat ataupun dia melihat kali pertama dia melihat dan mendengar sesuatu konsep yang baharu secara lengkap. Kalau dalam bahasa mungkin dalam bentuk perkataan, kalau dalam sains mungkin ada konsep-konsep sains, istilah-istilah sains dalam bentuk objek dan sebagainya, yang mana anak-anak tu tak pernah jumpa sebelum ini. Jadi pada peringkat awal itu, dia ada dua panel dekat grafik itu, ada dua panel. Satu panel belah kiri, satu lagi ialah panel belah kanan. Mula-mula dia blank lah. Blank ni maksudnya dia tak ada idea apa sebenarnya konsep berkenaan yang baru diperkenalkan. Jadi blank. Dia tak dapat dia tak tahu lagi lah maksudnya. Dia blank lagi. Kita istilah kita biasa guna ialah saya blank lah, dia kata kan. Saya maksudnya tak ada idea apa sebenarnya perkara yang cikgu katakan itu, ataupun bahan yang dia baca, ataupun konsep yang baru dipelajari. Sebab tu dia kata kemudian kalau cikgu dapat menerangkan konsep itu dengan baik secara eksplisit bukan secara implisit. Implisitnya tersirat. Tapi kalau kita dapat menyatakan secara lebih konkret konsep berkenaan, maka mungkin konsep itu akan mula dibangunkan dalam pemikiran murid ataupun anak-anak. Jadi tengok panel sebelah kanan itu, yang warna biru turquoise. Jadi mereka sudah mula membentuk, maksud dia dah mula tahu. Dia dah tahu, tapi dia belum lagi sampai ke peringkat yang seperti faham dan sebagainya, sebab dia tak dapat nak kaitkan lagi. Dia dapat membina konsep itu dalam pemikiran mereka. Jadi kalau ada maklumat-maklumat itu, dia dapat mengait-ngaitkan maklumat itu dalam bentuk jaringan ataupun dalam bentuk rangkaian. Dia ada satu rangkaian kecil, dia dah tahu.
Tapi kita pada peringkat pembelajaran, kita tak mahu hanya setakat tahu, kan? Kita nak supaya murid kita itu dia pergi lebih daripada dia tahu. Okey? Tapi maksudnya mereka sudah boleh membentuk konsep itu dalam pemikiran. Bila konsep itu dapat dibentukkan dalam pemikiran, inilah yang kita katakan sebagai tahu. Maksudnya murid itu sudah tahu tentang perkara berkenaan yang baru dipelajari. Tapi semua tahu hanya konsep itu akan berada secara sendirian. Dia on its own. Dia stand alone. Dan mungkin dia boleh mengecam, membuat pengecaman konsep-konsep tersebut pada masa hadapan. Contoh yang boleh diberikan di sini ialah apabila anda melihat perkataan baru dalam bahasa asing. Katakan kita dengar sesuatu bahasa, kan? Kita dengar satu bahasa, kemudian kita tak ada idea apa sebenar maksud perkataan tersebut. Maka kita pun mencari-cari. Mungkin kalau guru terangkan tu, kita dah mula ada sedikit idea tentang perkataan berkenaan. Bila idea tu sudah wujud, maka terbentuklah hubungan ataupun jaringan yang kecil yang terbentuk dalam pemikiran. Itu maksudnya tahu. Tapi kita nak anak-anak kita lebih daripada tahu, kita nak bawa mereka kepada faham, understanding. Tahu saja tak mencukupi, tapi kita nak dia faham. Sebab faham ini ada satu perkara yang penting yang tak ada pada tahu. Perkara yang penting itu ialah sesuatu konsep itu mempunyai makna. Dia ada makna. Bila dia ada makna, itu maksudnya faham. Kalau setakat dia tak ada makna, dia ingat benda tu. Dia boleh sebut benda tu, tapi dia tak ada makna. Bila tak ada makna tu, maksudnya dia belum sampai ke peringkat faham. Jadi makna itu mesti dikaitkan dengan konsep yang lain. Konsep yang lain itu maksudnya sesuatu yang telah diketahui oleh anak-anak berkenaan, oleh seseorang pelajar atau seorang murid berkenaan. Maksud dia dapat kaitkan dengan apa yang dia dah tahu. Jadi sudah ada kita panggil macam connection dengan apa yang dia tahu tadi tu, dengan apa yang, dengan perkara-perkara yang telah dialami oleh murid berkenaan. Jadi dia telah memberikan makna kepada murid tersebut. Sebab tu dia kata makna dijana apabila konsep baru dikaitkan dengan konsep lain. Jadi bila konsep baru tu dapat dikaitkan dengan konsep lain. Konsep lain adalah konsep yang anak-anak tu sudah kuasai ataupun sudah biasa. Maka itulah yang kita faham. Apabila kita faham, kita mula merasakan bagaimana konsep itu berguna. Maksudnya kita nampak sesuatu konsep itu, bila kita faham, kita nampak konsep ini adalah sesuatu yang boleh diaplikasikan, boleh digunakan. Jadi nanti macam mana kita nak gunakan sesuatu konsep yang telah dipahami. Saya ulang sekali lagi ya. Konsep yang dipahami adalah konsep yang dapat dikaitkan dengan konsep yang lain.
konsep yang telah dikuasai oleh seseorang murid, oleh seseorang pelajar. Ya. Jadi konsep yang baru dapat dikaitkan dengan konsep yang telah dikuasai oleh murid. Itu maksudnya faham. Ya. Kalau kita tengok contoh bahasa tadi tu, apabila bahasa asing baru ditakrifkan atau diterjemahkan, dia boleh memberi takrifan dan boleh diterjemahkan, boleh terjemahkan. Sebab bila kita boleh menakrifkan sesuatu menggunakan bahasa kita sendiri, maknanya itu menunjukkan kita sudah faham. Maksudnya kita dapat kaitkan dengan konsep-konsep yang telah kita kuasai. Sebab itu bila kita minta seseorang murid ataupun pelajar kita menerangkan apa yang dia tahu tentang suatu perkara, kalau dia boleh menerangkan konsep itu menggunakan bahasa dia sendiri, menggunakan contoh-contoh yang dia punya sendiri, itu menunjukkan dia faham. Tapi kalau dia mengulang balik, ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, apa yang telah dikongsikan oleh guru, maka itu hanya baru peringkat tahu. Dia tak dapat nak buat kaitan ataupun tak boleh buat connection dengan konsep yang lain. Ingat benda tu jelas. Dan bila dah faham, bagaimana kita nak peringkat penggunaan. Kita nak mengaplikasi. Peringkat mengaplikasikan ni, maksudnya konsep baharu tu dapat dikaitkan dengan beberapa konsep yang lain. Okey. Jadi agar seterusnya, agar sesuatu menjadi bermakna, dia mesti berfungsi. Fungsi maksudnya dia mesti dapat digunakan. Adalah penting untuk menyemak sama ada kita boleh mengakses konsep baharu dan menggunakannya. Jadi matlamatnya adalah untuk membina laluan yang membolehkan mengingat semula konsep apabila diperlukan, dan kita perlu mula membina laluan ini. Laluan tu maksudnya proses pembelajaran yang telah dirancang lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam DSKP tu, kalau cara dia menyusun perkembangan pembelajaran, dia mula dengan tahu dulu. Kemudian dia pergi ke peringkat faham. Kemudian dia akan pergi kepada mengaplikasi. Contohnya, kalau kita tengok dalam image yang ditunjukkan itu, dia banyak connection yang terdapat dikaitkan. Sebelum ni hanya kalau dia faham tadi hanya satu saja connection kan. Tapi bila dia dapat mengaplikasikan sesuatu konsep yang baru dipelajari itu, dia akan dikaitkan dengan banyak konsep-konsep yang lain. Sebab tu pentingnya untuk mengaplikasi. Maksudnya anak ni boleh menggunakan, kalau dalam dia belajar bahasa, mereka boleh menggunakan kosakata baru tu dalam ayat yang mudah. Dia boleh membina ayat. Nak bina ayat ni, dia perlu dapat mengaitkan dengan beberapa konsep yang lain. Beberapa konsep yang lain. Sebab tu dia kata image di atas berbanding dengan yang sebelumnya, yang kita tengok dalam image faham tadi, menunjukkan perbezaan antara konsep yang masuk akal. Maksudnya kita dah dapat buat kaitan tadi tu. Hilang pula. Share semula. Kan nampak sharing saya tu .
peringkat apalah kita panggil peringkat mengaplikasi ataupun menggunakan. Jadi lebih banyak konsep-konsep yang dapat dikaitkan dengan konsep yang baru. Okey. Jadi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu memberikan gambaran kepada kita yang kita kata make sense ni, masuk akal tu maksud make sense lah. Make sense ya. Benda-benda yang bila dapat diaplikasikan dia make sense kepada seseorang murid berkenaan. Sebab tu kita perlukan dia mengaplikasi. Ya. Supaya kita nampak dia dapat membina berkaitan dengan beberapa konsep yang lain. Okey. Itu yang diperlukan, yang kita panggil mereka dapat mengaplikasi. Dan yang terakhir yang saya ingat saya nak kaitkan di sini ialah bagaimana kita dapat melihat dari segi penguasaan. Bagaimana seseorang itu menguasai konsep yang baru dia belajar. Dia perlukan kepada praktis. Perlukan kepada latihan. Perlukan kepada amalan. Amalan ni perlu digunakanlah dalam kehidupan. Ya. Jadi kalau kita dapat menggunakan sesuatu dalam kehidupan kita dan kita gunakan dalam tempoh yang kerap, maka itu akan menjadikan kita menguasai ataupun kita master, menguasai konsep berkenaan. Kalau kita tengok dalam rajah itu, connection yang dapat dapat dibina oleh pemikiran anak-anak berkenaan berkaitan dengan konsep yang perlu dipelajari itu lebih banyak. Ya, dan lebih banyak dia akan menjadi lebih mantap. Dan mungkin konsep itu boleh kita boleh gunakan balik secara automatik. Automatik ni kita tak perlu nak fikir banyak dah. Dia terus secara spontan dapat menggunakan konsep itu. Tapi dengan syarat konsep itu perlu melalui proses latihan. Amalan ni maksudnya lah melatih. Macam kita belajar sesuatu lah. Kalau kita hanya buat sekali saja, kita tak ulang dia. Sebab tu dia kata, repeating is the mother of mastery. Mengulang-ulang itu adalah merupakan asas kepada penguasaan. Mengulang itu maksudnya kita membuat amalan. Kita mempraktiskan. Practicing ya. Praktis ni saya dah bincangkan pada minggu sebelum ini. Ini kita panggil praktis. Praktis secara menjarakkan tu kan. Diulang-ulang secara penjarakan. Jadi dia akan sampai ke peringkat penguasaan. Ya, orang yang melakukan praktis, pencapaiannya lebih baik daripada mereka yang hanya memberi tumpuan kepada ulang kaji last minute lah. Ulang kaji last minute tu dia kumpulkan semua baru dia semak balik. Dia tak begitu berkesan. Tapi kalau amalan tu berlaku secara berterusan pada jarak masa yang tertentu, berterusan ya, maka penguasaan konsep yang baru dipelajari itu lebih baik. Itu nak kaitkan balik lah dengan apa yang telah kita bincangkan. Okey. Sebab tu dia kata kat situ, dalam pelbagai konteks, maksudnya kita kena gunakan konsep itu dari semasa ke semasa, maksudnya berterusan lah. Dalam pelbagai konteks. Bila kita gunakan dalam pelbagai konteks, sebab tu bila kita nak meminta murid kita menguasai satu konsep, kita bagi konteks baru. Konteks yang bukan konteks yang asal. Kita bagi dia konteks yang baru, persekitaran yang baru, penyelesaian masalah yang baru. Okey? Dan cara beransur-ansur nanti bila dia dapat menggunakan
konsep baru yang dipelajari itu dalam pelbagai konteks, maka itulah yang kita namakan sebagai penguasaan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil mastery. Ya. Sebab tu image yang atas tu untuk memberikan gambaran kepada kita, menunjukkan bagaimana dia perlukan kepada banyak usaha. Banyak usaha ni maksudnya kena banyak buat connection. Kena banyak buat connection sebelum, sebab bila kita bagi dia kontak yang berbeza, dia akan buat connection yang pelbagai. Dia bukan satu saja bentuk connection, dia akan buat berbagai-bagai connection. Sehinggalah sampai ke satu peringkat, connection yang dibina tu menjadi mantap. Sebab tu kita tengok sebelah kanan tu, dia punya jaringan tu lebih mantap, lebih tebal, dia punya line-line tu lebih tebal, lebih mantap. Lebih kuat, lebih kukuh. Inilah yang nanti akan membantu pelajar-pelajar untuk menggunakan konsep itu dalam menyelesaikan masalah. Walaupun masalah yang diberikan itu masalah yang sukar, tetapi oleh kerana dia dah mantap, dia boleh gunakan. Dan bila dah mantap, inilah yang dipanggil sebagai skema. Ada beberapa sarjana seperti John Dewey, seperti Bandura, mereka menggunakan istilah skema. Skema itu ialah apabila sesuatu pengetahuan, sesuatu konsep tu telah dikuasai oleh murid dengan baik. Saya ingat cukuplah untuk kali ini, insya-Allah. Pada sesi pada minggu depan, hanya umum kita akan sambung dengan beberapa lagi perkara yang berkaitan ya. Jadi saya harap setakat ini cikgu-cikgu boleh dapat gambaran lah ya. Bila kita kata tahu, apa maksudnya tahu? Kalau kita faham, apa maksudnya faham? Kalau kita kata aplikasi, bagaimana maksud aplikasi itu? Dalam konteks pemikiran lah, dalam bentuk kognitif. Dan bila kita kata mereka menguasai, kita tak boleh kata tahu itu sebagai menguasai kan. Tahu itu apabila dia boleh menggunakan konsep itu untuk dalam pelbagai konteks dan boleh menyelesaikan masalah dalam pelbagai konteks juga. Okey, saya ingat setakat itu dulu. Saya serahkan kepada Cikgu Mira untuk meneruskan sesi pada petang ini. Terima kasih ya. Dan Assalamualaikum dan terima kasih pada guru-guru yang sempatlah untuk bersama mendengar saya punya sesipan pada petang ini. Cikgu Mira, saya pass to you. Terima kasih Doktor. I think I dah jumpa dua perkara yang menarik hati saya. Satu, memory is the residue of thinking, dan juga repeating is the mother of mastery. Saya rasa dua benda ni betul-betul menyentuh jiwa saya sebagai seorang guru. Terima kasih Dr. Mustafa atas perkongsian tadi. Okey. Semua boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Okey. Selamat sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Dr. Mustafa. Penceramah kita pada petang ini, Cikgu Sugenti Jayabalen dari SJKT Saint Leonard, tim teknikal CDL, rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, selamat datang ke CDL Hands-on Online Session Negeri Sembilan Siri ke-12. Okay, selamat datang semua. Okay, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada Cikgu Sugenti, sedikit perkenalan. Okay, Cikgu Sugenti Jayabalen ni sebenarnya adalah rakan saya. Kami posting sama-sama. Hai Cikgu Sugenti, apa khabar? Ya, baik. Mira, boleh dengar tak? Boleh, jelas. Okay, Rasa kena tunjuk video lah, tunjuk video tak nampak. Baru nampak. Boleh. Okey. So Cikgu Sugenti rasa berdebar-debar ke? Mestilah kan, ni kali pertama.
Tak ada. Tak perlu rasa berdebar-debar. Setakat perkongsian ilmu bersama rakan-rakan guru. Okey, izinkan saya untuk membacakan sinopsis kita pada petang ini, asyik-asyik pagi. Okey, CATSO, Key to Solve, merupakan amalan terbaik yang dilaksanakan untuk membantu murid-murid menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Kajian tindakan menerusi PDCA, Plan, Do, Check, Act, dijalankan untuk mengetahui peningkatan murid dalam penguasaan kemahiran penyelesaian masalah matematik. Ia mendorong murid untuk melihat situasi matematik sebagai satu epik cerita dan mengenali taktik untuk menyelesaikan masalah matematik dengan betul. Okey, ini adalah sedikit bingkisan yang akan dikongsi oleh Cikgu Sugenti hari ini. Cikgu Sugenti, nama intervensi Cikgu Sugenti, CATSO tu pun macam sangat catchy. Dan saya pun tak sabar-sabar, saya pasti rakan seperjuangan pun tak sabar-sabar untuk mendengar perkongsian Cikgu Sugenti. Dengan ini saya menyerahkan majlis kepada Cikgu Sugenti. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cik Mira ya, Cikgu Mira ya. Okey, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada Yang Berusaha Dr. Mustafa Abdul Majid, kepada Cik Moderator, Cik Mira Sami Wedlu, dan kepada semua pegawai CDL yang melancarkan program pelaksanaan program ini dan juga rakan-rakan seperjuangan saya yang dikasihi. Okay. Saya ni Cikgu Suganti, seperti tadi, dari SJKT Ladang Selenat. Saya ni guru matematik ya. Okay. Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang memberi peluang kepada saya untuk mengkongsikan salah satu amalan saya, pengalaman saya di sekolah ini. Salah satu kajian tindakan yang saya telah laksanakan di sekolah ini ya. Okey, sekarang saya share skrin saya dulu ya. Boleh nampak skrin saya tak? Boleh Cikgu Sugenti nampak. Okey. Okey, ini saya punya presentation ya. Okey, commitment to excellence. Okey, maksudnya kita punya komitmen lah, komitmen sebagai guru untuk menjayakan semua, menjayakan murid, menjayakan kita punya moto-moto, visi-misi semua. So itu kita punya moto sekolah saya lah. Okey, kita sambung ya. Okey, mula-mula saya nak terangkan tentang tajuk saya. Kajian menggunakan kajian penggunaan teknik CATSO. Okey, CATSO tu Key to Solve dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan penguasaan kemahiran penyelesaian masalah matematik. Okey, kalau cikgu-cikgu ada soalan ke ada ragu-ragu tu boleh tanya terus ya. Saya buat macam ni, saya buat recording macam tu saja, saya rasa macam tu. So, okey, kalau ada apa-apa, okey, please ask something. Okey. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas ya. Kajian ni saya buat start tahun lepas, masa tahun 2022. Okey. Lepas tu saya buat, lepas tu saya ada sambungan dia untuk tahun ni juga. Okey. Masa tahun 2022 pula, murid-murid saya yang pemulihan masih belum menguasai kemahiran asas dalam penyelesaian masalah dalam saringan matematik. Selepas saya pun dah buat banyak cara-cara tu, masih juga mereka tak faham, tak boleh buat. Kalau tengok dalam saringan ya, saringan pertama, seramai 5 orang tu memang tak dapat jawab. Langsung tak dapat jawab. Mereka salin sahaja nombor yang ada dalam soalan. So, dalam saringan tu, soalan nombor 41 hingga 50 itu adalah berdasarkan kemahiran penyelesaian masalah. Okey. Lepas tu saya, untuk tahun ni pula,
Murid-murid dari tahun 4 dan 5 menghadapi kesukaran dalam bahagian penyelesaian masalah rutin menyebabkan mereka hanya mencapai TP3 walaupun mereka macam tahap pandai, sederhanalah tu boleh faham, boleh buat, tapi tak lepasi TP3. Mereka memang kekal dekat TP3 sahaja. Saya pun macam hairan kan. Okay. Mereka berasa suka untuk menentukan operasi yang sesuai bagi sesuatu masalah rutin. Saya tanya mereka, mereka kata, cikgu saya tak tahulah operasi apa yang saya kena guna. Lepas tu ada juga murid yang tidak suka melihat soalan matematik. Mereka kata, cikgu kata matematik tapi kenapa soalan dia dalam bentuk ayat macam perengan besarnya, macam dah takut. Beberapa orang murid lagi menyatakan bahawa mereka tidak faham kehendak masalah rutin yang diberi. Maksudnya mereka boleh baca soalan tapi mereka tak faham apa kena buat tu. So itu masalah yang refleksi yang saya buat. Okay. Continue ya. Teruskan Cikgu Sugenti. Okey. Okey. Lepas tu kita tengok punca kajian saya, punca masalah kajian saya ya. Mula-mula saya anggap murid-murid beranggapan bahawa matematik itu susah dan kurang berminat subjek ini. Tapi lepas saya buat beberapa kajian, lepas tu saya buat beberapa intervensi kan, saya mendapati pengajaran kemahiran penyelesaian masalah ini kita hanya buat, cikgu-cikgu hanya buat pada masa tertentu sahaja. Kita tak buat sepanjang tahun. Itu adalah salah satu puncanya. Okey, lepas tu yang kedua, sikap murid menyebabkan mereka tidak mengulang kaji kemahiran yang telah dipelajari. Kan biasa kita tahu kan kalau mereka tak faham, mereka tak buat ulang kaji. Kalau kita macam tadi doktor katakan kita tak buat latihan yang berlanjutan, memang kita tak boleh kuasai. So, saya cari kenapa murid tak nak buat ulang kaji. Saya dah tahu kekurangan sumber soalan untuk membuat ulang kaji. So, kalau problem solving, kita hanya ada dekat buku teks, buku tulisan pun macam ada beberapa soalan sahaja. Itu salah satu dia punya punca masalah dia. Okey. Lepas tu ketiga, murid menghadapi masalah untuk memahami kata kunci. Operasi asas. Okey, mereka tak kenal, tak boleh baca. Lepas tu tak boleh kenal dia punya kata kunci. So, saya dapati soalan yang panjang dan belum mengenali taktik yang sesuai untuk memahami kehendak soalan. Sebab tu mereka menghadapi untuk mengingati kata kunci ataupun memahami soalan tu, kehendak soalan tu. Okey, yang akhir tu, keempat tu, murid-murid ini tidak dapat melepasi TP3 ke tahap cemerlang. Itu memang salah satu punca masalah utama lah saya. Okey. Okey, fokus kajian saya. Saya fokus pada cara nak membimbing kemahiran penyelesaian masalah rutin matematik dengan cara yang mudah dan menarik kepada murid-murid. Yang tu saya punya fokus utama. Lepas tu, saya nak gunakan modul ataupun latihan dalam bentuk modul untuk menjawab soalan penyelesaian masalah. Saya buat secara berterusan setiap hari untuk tempoh masa 10 minggu. Untuk semasa saya jalankan kajian ni, saya ambil tempoh masa 10 minggu, setiap hari kena buat. Okey, lepas tu saya memperkenalkan penggunaan teknik KETSO ini, Key to Solve, untuk meningkatkan tahap penguasaan murid TP dalam PBD kan tadi. Okey. Okey, TP4 dalam DSKP, TP4 apa dia punya penjelasan ya, murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan, menakul dan berkomunikasi serta menyelesaikan masalah rutin. Ini adalah kita punya TP4. Kalau kita dah capai tahap ni, kita boleh dapat beri TP4 kepada murid ya. Okey. So, objektif umum saya adalah meningkatkan pencapaian MTM. MTM itu adalah mencapai tahap minimum kepada tahap cemerlang. So, mereka sudah capai tahap minimum. TP3 dah capai. Tapi saya nak naikkan lagi ke TP4, TP5 dan seterusnya. Okey, objektif khusus meningkatkan kefahaman murid dalam kemahiran penyelesaian masalah matematik. Lepas tu menarik
minat murid terhadap pembelajaran matematik. Kadang-kadang sekarang mereka nampak soalan yang besar macam perengan, mereka tak suka kan, macam kurang berminat kan. So saya nak menarik minat murid. Okey. Lepas tu mengubah persepsi murid bahawa kemahiran penyelesaian masalah matematik itu susah. Mereka memang dah fix. Matematik itu susah. Memang. Sebab sekarang kita memang tak ada paper 1. Okay, dalam exam pun hanya ada paper 2, paper 2 satu paper saja kan yang dalam bentuk paper 2 saja. Tak ada soalan objektif semua. So tak ada pilihan-pilihan macam kita tembak-tembak semua tak boleh. Kena buat, tahu ke tak tahu ke kena jawab soalan. So itu menjadikan mereka tak beranggap matematik itu susah. So sekarang matematik itu pun salah satu killer subjek dekat sekolah. Okey, kumpulan sasaran saya ya. Pada tahun 2022, saya pilih murid pemulihan dan murid pelan tahap 1. Seorang perempuan, 4 lelaki. Jumlahnya 5 orang ya. Untuk tahun ini, 2023, murid tahap 1 dan tahap 2. Tapi yang first thing saya buat untuk tahap 2 ya. Tahap 2, perempuan 4 orang, lelaki 4 orang dan jumlahnya adalah 8 orang tahap 2. Okay, sekarang kita tengok teori apa yang saya pilih. Saya buat teknik ini, kajian ini melalui teori Thorndike, hukum pembelajaran ya. So dekat hukum pembelajaran kita ada 3 hukum. Okay, yang ni memang kita mesti hafal ke faham betul-betul hukum ni semua. Okay. Hukum kesediaan. Okay, hukum kesediaan maksudnya murid tu kena bersedia ataupun ada rangsangan motivasi tu kita buatlah apa produk yang menarik ataupun BBM yang sesuai macam tu. Kita attract budak-budak dulu, kita menarik perhatian mereka dulu. Baru pembelajaran kita akan berkesan. Lepas tu kita tak boleh paksa budak-budak, murid-murid untuk buat sesuatu, untuk belajar. Kita memang tak boleh paksa mereka. Kalau mereka faham, mereka rela hati nak belajar, baru mereka belajar boleh capai kita punya kemahiran. Okey, kedua adalah hukum latihan. Macam doktor dah jelas ya. Hukum latihan itu adalah sangat berkaitan dengan kita punya sistem ya. Latihan tu bukannya salin. Latihan itu adalah kita kena berulang kali memberi latihan yang berbeza sampai mereka faham apakah konsep yang mereka pelajari. Okey, saya dekat sini saya sediakan modul kan. So itu adalah salah satu cara hukum latihan, di bawah hukum latihan. Lepas tu hukum kesan. Okey, sentiasa masa kita ajar, kita nak berikan pendedahan ataupun kita nak ajar konsep baru, kemahiran baru, kita sentiasa mesti ada kesan positif. Positif ya. Kalau ada kesan negatif, murid-murid akan ingat yang kesan negatif sahaja, mereka tak akan terima apa yang kita ajar. So, selalu pastikan cikgu-cikgu ada kesan positif terhadap murid. Kita boleh beri motivasi, kita boleh macam mana kita boleh pujuk mereka, kita boleh beri ganjaran untuk mereka, menjadikan mereka seronok. Lagi satu, kita bagi soalan-soalan yang senang dulu. Sebab kesan positif kan, kalau kita bagi soalan yang senang dulu, mereka akan dapat betul. Kalau dapat betul, mesti mereka seronok sangat, gembira sangat nak buat lagi kan. So itu adalah salah satu cara yang kita nak ajar. Okey. Okey. Seterusnya, saya buat kajian ini menerusi PDCA ya. PDCA itu P itu adalah plan. Okey, plan kita kena plan. Okey, apa saya nak buat kan? Saya nak plan. Saya plan untuk mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal. Macam tadi saya dah ceritakan masalah saya kan. Okey, lepas tu merancang tindakan khas untuk murid pemulihan. Lepas tu merancang fokus kajian dan membentangkannya kepada guru besar sekolah saya. Lepas tu do.
Do tu saya jadikan melaksanakan tindakan kepada 5 orang murid. Saya ambil 5 orang murid, saya buat tindakan tu. Mengaplikasikan inovasi itu, teknik itu dengan murid-murid itu masa selepas waktu persekolahan. Menggunakan teknik 3 solution. Okey, sekarang saya kata KETSO kan. First saya buat 3 solution dulu untuk menjawab soalan penyelesaian masalah matematik yang merangkumi 5 langkah. Okay, saya buat 3 solution untuk 5 langkah yang itulah saya gunakan semasa macam masa tambahan saya, kelas tambahan saya. Okay, saya melaksanakan kajian itu selama 8 minggu. Okay, first ya. Okay, Cek tu adalah semak. Macam mana saya semak? Saya mengadakan ujian pasca untuk mendapatkan data terkini. Lepas tu saya juga gunakan data saringan pemulihan juga. Okey, lepas tu saya bincangkan dapatan bagi tindakan 1 bersama ahli panitia dalam sesi PLC. Saya kongsi maklumat, kita buat analisis semua. Semua murid pemulihan telah dapat melepasi saringan dengan jayanya. Cara ni senang, murid-murid semua dapat lepas. So, sekarang untuk matematik sekolah saya tak ada murid pemulihan. Okey, lepas tu action. Action itu adalah tindakan susulan. So, masa saya menjalankan kajian ini, menggunakan teknik ini dengan murid, saya dapat perasaan murid mengikuti 5 langkah agak menyusahkan mereka sebab langkah 4 dan 5 tu macam mengulang. Dia dah keliru. Kita buat solution, jalan kerja, lepas tu kita kena buat semula kan, cek semula kan, so dah keliru dekat situ. Lepas tu murid kurang mahir mengingati kata kunci berkaitan operasi asas. Masa tu kita memperkenalkan cara macam mana kita nak cari kata kunci sahaja. So mereka setiap kali saya kena macam bimbing mereka. Okey, kalau tambah katakanlah lebih tu macam mana, kalau kurang tu apa dia punya operasi yang kena guna. Tapi soalan pemulihan tu mudah sangat. So mereka dapat jawab. So tak susah sangat. Boleh mencuba untuk menggunakan teknik ini dalam pengajaran kelas perdana. Saya dapat idea. So saya kena modify sikit teknik ini dan saya nak cuba gunakan untuk kelas biasa, kelas perdana. Sebab kelas perdana pun mereka pun masih lemah dalam penyelesaian masalah. Memang hadapi masalah untuk membolehkan mereka menjawab soalan penyelesaian masalah. Okay. So ini 3 solution saya ya, dalam bentuk 3. Dia memang bentuk 3. Ada 5 langkah. Langkah pertama adalah kenal pasti kata kunci. Langkah kedua adalah pilih operasi asas yang sesuai. Langkah 3 adalah tuliskan ayat matematik. Langkah 4 adalah selesaikan cara kerja lah tu. Okey, langkah 5 adalah semak semula. Tadi saya katakan langkah 4 dengan 5 mereka keliru sebab mereka pun pemulihan kan, tahap pemulihan. Selesai, kita dah selesai. Kenapa kena semak semula, cikgu, mereka tanya saya. So macam saya rasa kalau budak pandai boleh buat, tapi budak yang lemah ni macam dia pun keliru. So macam saya takut nanti dia salah buat ke, nak semak semula tu dia salah rap dan buat sekali lagi ke macam. So saya ada penambahbaikan dekat situ. Okey, ini adalah analisis data kajian saya untuk tahun 2022. Ujian pra saya bagi 10 soalan. Mereka memang kurang dari 2. Mereka betul kurang dari 2. Tapi ujian pasca tu memang mereka lebih dari 7% ke atas ya. So mereka dah capai semua. Dah capai. Ujian pemulihan, saringan pemulihan tu semua lepas. Sebab soalan dia memang mudah tapi mereka faham dan jawab. Okay. Ini adalah contoh gambar-gambar ya yang ujian saya bagi. Yang gambar atas tu kalau you tengok, zoom sikit tengok, ada yang dapat kosong tu. Memang mereka salin nombor yang ada. Nombor dia salin balik nombor yang ada tu dengan besar-besar. Macam tak ada ruang kosong lah. Dia tulis besar-besar macam tu. Saya pasti sebagai seorang cikgu guru matematik ada budak-budak dekat sekolah cikgu pun memang buat macam ni. Okey, yang gambar dekat bawah tu menunjukkan mereka buat dengan betul. Ada dia ikut cara dia buat macam bubble-bubble like that. Bubble-bubble macam tu dia
tulis dekat situ operasi yang apa yang sesuai. Lepas tu dia punya ayat matematik semua dia ada tulis. Okey, seterusnya ni adalah saya punya pelaksanaan kajian kitaran 2. So, untuk tahun ni saya buat plan macam ni. Saya plan untuk menggunakan 4 langkah utama sahaja sebab kita kena memperkukuhkan konsep asas dulu. Baru kita boleh pergi untuk semak semula tu semua. Kalau budak dah pandai, mereka boleh buat dengan sendiri. Kita tak perlu tunjuk ajar pun. Mereka dah faham tu. So, untuk kefahaman yang asas tu, konsep asas tu, kita kena fokuskan, narrow down kita punya penekanan tu. Okay. So, saya hanya gunakan 4 langkah utama dalam bentuk Fryer model. Saya tukar three solution tu kepada Fryer model. Fryer model sebab nanti saya akan ulang. Okey, merancang tindakan untuk meningkatkan bilangan murid MTM ke tahap cemerlang. Lepas tu merancang fokus kajian dan membentangkan semula kepada guru besar. Tadi kan saya ada bincang 2 fokus kajian kan. So yang tu adalah saya dah bentangkan dekat guru besar. Lepas tu modul khas dengan bimbingan kata kunci untuk murid telah dihasilkan oleh guru. Saya sendiri menghasilkan modul khas ni sebab kalau untuk bahasa Tamil dalam pasaran kita punya bahan rujukan dalam bahasa Tamil tu banyak kurang, very less. So saya hasilkan dengan sendiri. Buat sendirian tu. Okay, lepas tu do. Okay, saya melaksanakan tindakan kepada sepatutnya 8 orang murid ya. Sudah silap. 8 orang murid menggunakan teknik CATSO untuk menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. Modul khas untuk murid telah dihasilkan oleh guru, dilaksanakan selama 10 minggu. Okey, Mei hingga Julai kita melaksanakan kajian ini ya menggunakan teknik CATSO. Guru menjalankan aktiviti ini pada waktu matematik selama 10 minit awal ataupun akhir. 1 hari 1 soalan. Saya bagi 1 hari 1 soalan. Saya gunakan Fryer model. Lepas tu saya minta mereka buat 1 soalan saja dalam 10 minit. Sebab baru nak start kan. So mula-mula saya ambil 10 minit. Lepas tu memang cepat mereka habis. Kadang-kadang 5 minit. Macam tu pun mereka dah habis. Kalau ada masanya saya busy. Saya tak dapat buat awal-awal. Akhir tu kadang-kadang kita lupa kan. Masa tu budak-budak pun ingatkan saya. Cikgu hari ni kita tak buat ke modul matematik tu. Penyelesaian masalah tak buat ke. Mereka excited nak buat. Sebab mereka dah tahu cara nak buat. Okay, lepas tu check. Mengadakan data PBD Julai 2023 telah dikutip dan telah membuat analisis. Kita kutip pada Julai kan. So masa tu kami dah buat analisis macam mana perkembangan murid. Membincangkan dapatan bagi tindakan bersama ahli panitia dalam sesi PLC. So kita bincang dan buat analisis juga semasa PLC. Discuss dia punya dapatan dalam sesi PLC. Okey, action terusnya. Tindakan susulan dia, saya ada cadangan untuk menghasilkan live worksheet untuk membuat pembelajaran kendiri dan mudah dikongsikan kepada murid-murid lain. Kalau saya buat ni, sekarang saya buat modul. Modul tu mereka buat dekat sekolah sahaja. So, untuk tambahan, latihan berterusan, berlanjutan ataupun mereka nak balik rumah, mereka nak buat dengan sendiri, nak buat penilaian kendiri, pembelajaran kendiri. Saya nak hasilkan satu live worksheet berkaitan dengan teknik CATSO ni. Nanti pada masa yang akan datang lah tu. Okey, cadangan guru matematik untuk menyediakan modul tahap 1. Sebenarnya sekarang saya dah siap dah. Modul tahap 1 dah siap dah. Okey, ada cikgu lain dia interest, dia kata dari tahun 1, 2, 3 memang dia nak ajar teknik ni untuk memudahkan murid-murid menjawab soalan penyelesaian masalah. Okey, ini teknik saya, teknik CATSO, key to solve ya. Cikgu-cikgu. Hello. Cikgu Sugenti, kami masih mendengar, setia mendengar. Kadang-kadang tanyalah soalan apa-apa. Saya pun macam ada orang, saya ada audience kan. Okey. Saya continue ya. So, dalam CATSO, saya ada 4 langkah. Langkah pertama adalah kenal pasti kata kunci. Macam sama macam tadi kan. Dalam 3 solution tu. Tapi bentuk dia lain. Okey. Boleh nampak tak saya punya screen? Boleh cikgu nampak. Boleh. Okey, langkah 1. Langkah 1 adalah
kenal pasti kata kunci kan? Okey. Macam mana mereka nak kenal pasti kata kunci? So, saya sediakan satu senarai kata kunci. Okey, yang ni saya tunjuk gambar kata kunci tu dia semua dalam bahasa Tamil. Sebab saya buat model tu dalam bahasa Tamil. Tak apa, saya boleh translate lah sikit. Okey, tapi ini contoh saya buat khas untuk perkongsian ini sebab contoh-contoh lain semua dalam bahasa Tamil. Okey, murid baca soalan ayat per ayat. So, mula-mula dia baca satu ayat, dia fahamkan, dia cerita balik macam tadi. Macam tadi doktor kata dia ulang kan, dan ulang tu bukan sebulan. Apa yang dia faham dia ulang. Okey, sebuah kilang menghasilkan 200 rim kertas dalam sehari. Okey, macam mana dia terangkan? Satu hari dia buat 200 rim cikgu. Okey, macam tu dia terangkan. So macam cerita kita buat satu per satu ayat, lepas tu kita terangkan, lepas tu kita identify dia punya keyword. Okey, bulatkan atau gariskan nombor dengan perwakilannya sekali. Okey, maksudnya adalah kalau matematik kita pentingkan pada nombor. Okey, dalam soalan ni kita ada 200. Okey, 200 tu dia punya perwakilan adalah rim kertas. Okey, rim kertas. So kita kena gariskan dengan sekali rim kertas. Okey, lepas tu kata kunci yang terdapat dalam cerita dia. Okey, lepas tu dalam ayat pertama 200 rim kertas, lepas tu satu hari kan. So sehari kan, sehari tu gariskan. Lepas tu ayat kedua. Kira jumlah rim kertas yang dihasilkan dalam tempoh 15 hari. Okey, kita kena kira apa? Jumlah rim kertas. So, kita nak rim kertas kan? So, gariskan rim kertas. Jumlah tu pun gariskan sekali ya. Lepas tu, berapa hari? 15 hari. So, kita gariskan 15 hari juga. Okey, dekat sini saya ada guna satu teknik kecil lah tu. Okey, kalau macam ni, kita ada tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, kalau cikgu tengok, kebanyakan murid mereka keliru dengan tambah dengan darab, tolak dengan bahagi. Kalau dia kurang, dia tolak ke bahagi, dia confuse. Kalau dia tambah, mohon dia tambah, nak tambah ke ataupun nak darab, dia pun tak tahu, tak pasti kan. Okey, saya ada satu teknik kecil. Cikgu pun bolehlah cuba. Okey, dalam soalan ni kita guna 200 rim kertas. Okey, dia punya perwakilan adalah rim kertas. Okey. Lepas tu satu hari. Dia punya perwakilan adalah hari. Satu hari tu hari kan. Rim kertas dengan hari tu tidak berkaitan. So kita tak boleh buat operasi tambah ataupun tolak dekat sini. Sebab rim kertas dengan hari kita tak boleh tambah, tak boleh tolak. So tambah dengan tolak, dua-dua operasi ni tak boleh guna dekat sini. So kita tengok rim kertas tu jumlahnya untuk tempoh 15 hari tu akan bertambah kan. So akan bertambah. So kita tinggal darab dengan bahagi saja. Jumlahnya akan bertambah. So kita darab jumlahnya akan bertambah ke atau bahagi jumlahnya akan bertambah. So kita kena terangkan dekat murid-murid konsep operasi asas tu. Kalau tambah satu nombor tu akan menjadi nombor yang besar-besar. Darab menjadi besar-besar. Kalau tolak menjadi kecil-kecil. Kalau kita bahagi pun nombor tu akan jadi kecil. Umur dia akan jadi kecil. So, kita kena emphasize dekat sini. Kena beri penekanan dekat sini. So, kalau rim kertas, jumlah rim kertas untuk 15 hari itu akan bertambah ataupun berkurang. So, murid akan ceritalah, bertambah cikgu sebab 15 hari itu banyak kan. So, kita kena darab. So, saya dah bagi jawapan lah lagi. Okey. Pilih operasi yang sesuai. Langkah kedua adalah pilih operasi yang sesuai. So, masa tu mereka akan kaitkan rim kertas dengan hari tu tidak berkaitan. So, mereka kena pilih antara darab dengan bahagi. So, rim kertas akan bertambah kan? So, mereka pilih bulatkan darab. Setiap kali saya akan suruh mereka ulang mereka untuk tulis tambah, tolak, darab, bahagi. Supaya setiap kali mereka buat, mereka akan ingat apakah konsep tambah, apakah konsep tolak. Kalau tolak tu, amount dia akan berkurang. Masa dia pun dalam mind dia, sentiasa dia akan revise. Untuk mengukuhkan penguasaan operasi asas tu, saya suruh
saya suruh mereka tulis, setiap kali mereka akan tulis tambah, tolak, darab, bagi. Lepas tu yang mana satu berkaitan mereka akan bulatkan. Okey, dekat sini saya ada bagi dia punya key ya. Tambah dan tolak mempunyai perwakilan yang sama dalam soalan. Mereka akan mempunyai perwakilan yang sama. Kalau rim kertas, rim kertas, rim kertas, rim kertas. Semua menjadi sama. Jika mempunyai perwakilan nombor yang berlainan, soalan itu di bawah operasi darab atau bahagi. Kalau ada satu kata kunci dia, perwakilan nombor dia adalah lain. Macam hari ke, ataupun box ke, ataupun sekolah ke, macam tu tidak berkaitan, itu maksudnya operasi darab ataupun bahagi. Kita boleh cek lah, cikgu kalau nak cek, boleh cek dengan soalan-soalan. Okay, nanti saya bagi contoh. Sorry ya. Okey, langkah ketiga adalah bina ayat matematik. So, kalau dah tahu darab ke bahagi, kita kena tulis ayat matematik tu dengan betul. Ada yang tulis salah sebab mereka tak tahu kalau tolak tu nombor besar kena tolak dengan nombor kecil. Ada budak yang tulis nombor kecil tolak dengan nombor besar. Itu semua kita kena beri penekanan. Okey, okey, 200 darab 15. Okey, ni senang saja, darab tu tak ada masalah. Lepas tu, langkah keempat adalah selesaikan, buat cara jalan kerja. Murid membuat kirahan dan tuliskan jawapan dengan jelas. Ini adalah cara mereka buat. Saya biasa untuk darab saya gunakan lattice, cara kerja lattice. Kalau cikgu guna cara lain pun boleh, tak ada masalah. Kalau budak-budak guna cara sendiri pun kita boleh mengalu-alukan, tak ada masalah. Okey, ini adalah contoh-contoh yang budak-budak buat. Yang atas tu adalah, tadi saya terangkan kan, contoh dia. Yang dekat bawah tu dalam bahasa Tamil, ada budak buat. Okey. Okey, sekarang saya bagi satu contoh. Kalau ada cikgu nak cuba, boleh. Ada tak? Cikgu-cikgu nak cuba? Hello? Cikgu Sugenti, saya tengah membaca soalan Cikgu Sugenti. Bagilah respon sikit. Saya ni orangnya lemah matematik, so saya kena baca soalan dulu. Okey, baca-baca. Saya guna kalkulator ya. Tak boleh guna kalkulator. Saya nak bina ayat matematik je. Saya tak nak tengok solution. Tak apa, solution you balik rumah you buat. Hayo. Okey, tak apa. Cikgu baca ayat pertama boleh tak, Cikgu Mira? Okey, pekerja Ibu Aina menyediakan 10,500 bungkus pulut mangga bersempena dengan pesta makanan. Okey, stop. Okey. Sekarang dalam ayat pertama tu, apakah kita punya kata kunci dia? Keyword. Menyediakan 10,500. Okey, Cikgu Mira ni cikgu guru bahasa kan? Sebab tu dia campur dengan menyediakan. So kita tak perlu menyediakan. So kita ambil nombor dengan perwakilan dia. So bungkus pulut mangga. Okey, 10,500 bungkus pulut mangga. Itu saja kita punya keyword. Okey. Ayat kedua. Bersempena dengan pesta makanan, itu saya habiskan. Okey. Sekarang saya dah pandai. 9,420 bungkus pulut mangga telah dijual. Okey. So sekarang 9,420 dijual. Okey. Kita cek ya. Okey. Okey, 9,420 bungkus pulut mangga telah dijual. Okey, dijual pun kata kunci juga, tapi kita ambil yang main sahajalah untuk budak-budak yang baru belajar. Okey. Okey, ayat seterusnya. Selepas itu 780 bungkus lagi pulut mangga disediakan. So 780 bungkus pulut mangga disediakan. Okey. Okey. Oh, saya highlight pun sudah salah. Okey, dekat sini 780 bungkus, betul. Lepas tu dekat sini lagi tu pun salah satu keyword. Lagi tu pun salah satu keyword. Lepas tu ayat terakhir tu adalah berapakah bungkus pulut mangga yang ada sekarang? Sekarang.
Okey, sekarang. So, dekat situ pun kita highlight pulut mangga. Okey, bungkus pulut mangga. Sebab semua dia adalah mereka tanya 10,500 bungkus pulut mangga. Lepas tu 9,420 9,420 bungkus pulut pulut mangga, mangga. 780 bungkus pulut mangga. Mangga. Semua dia punya perwakilannya adalah sama. Cikgu boleh tahu, boleh nampak tak semua perwakilan dia sama? Pulut mangga. Ya, bungkus pulut mangga lah tu. Mangga. Bungkus lah semua pun dalam bungkus pulut mangga. Okey? So, perwakilan dia adalah sama. Murid kena kenal dia punya perwakilan dia. Okey? Lepas tu kalau semua perwakilan dia sama, operasi apa yang kita kena guna? Kalau semua itu sama, Hmm. tambah ke? Tambah ataupun tolak. Okey. Sekarang Betul. betul. Betul, tahniah Cikgu Mira. Okey. Tambah ataupun tolak. Okey. Sekarang kita ulang balik dalam soalan. Okey, dalam soalan macam Cikgu Mira tadi beritahu kan, dijual. Okey, dijual tu yang tu sudah keluar. Kurang. Kalau keluar tu dia akan berkurangan. Kurang. So, operasi pertama kita nak guna tu adalah Tolak. tolak. Okey, lepas tu 780 bungkus lagi. Lagi tu maksudnya Tambah. bertambah. So operasi kedua yang kita nak guna tu adalah tambah. So boleh salin, boleh buat macam ni, bulatkan lepas tu tulis nombor dekat situ. Sebab soalan ni agak susah sebab saya ambil dari buku teks bahasa buku teks matematik tahun 4 SK. So soalan biasalah yang biasa murid perdana semua orang boleh jawab macam tu. Saya nak try je dekat sini tapi memang workout. So, lepas tu minta murid-murid untuk salin soalan. So, jumlah, lepas tu tolak dengan berapa bungkus, lepas tu tambah dengan berapa lagi. bungkus. Sebab kita tolak dulu kan? So, tolak, lepas tu tambah dengan berapa bungkus. Salin dia punya ayat matematik. Kalau budak-budak sudah pandai salin ayat matematik, bina ayat matematik tu dengan betul, solutionnya tak ada masalah dengan budak-budak. Sebab murid-murid memang pandai dekat kandungan asas kurikulum. Yang kandungan operasi asas tu memang mereka cekap. Mereka boleh buat dengan betul. Pelbagai cara pun mereka boleh buat. Tapi problem solving, yang penyelesaian masalah, inilah masalah mereka. Mereka memang takut nak jawab. Okey. Sekarang kita cuba dengan soalan 2 ya. Okey, siapa nak cuba? Cikgu-cikgu, ada sesiapa nak cuba tak? Cuba try cikgu. Okey, siapa yang kita boleh call? Cikgu Devi, Cikgu Kogila, Cikgu Leong, Cikgu Mary, ada sesiapa nak cuba? Kita saja-saja bersantai-santai je kan perkongsian ini. Memang bersantai. So cubalah cikgu. So kalau ada penambahbaikan ataupun yang tak sesuai tu pun kita boleh belajar sambil Cikgu kita bincang. Ya. Cikgu Sugenti, Cikgu Emma dia ada jawab. 13 darab 24. Okey, mereka terus pergi dekat operasi dah. Cikgu-cikgu ni memang pandai lah Terrell kan. So mereka boleh terus jawab macam tu. Tapi budak-budak semua bukan macam tu kan. So tak apa. Cikgu Mira je baca. Sekali lagi mangsa. Okey, tak apa. Saya sebenarnya cikgu bahasa, bukan cikgu matematik sebab tu lambat. Tak apa. Bersempena dengan Tamasya Sukan Peringkat Daerah, 13 buah sekolah masing-masing menghantar. Okey, so first 13 buah sekolah. Okey. Okey, lepas tu masing-masing menghantar 24 orang peserta. Okey, so ada 2 dekat situ untuk untuk menyertai beberapa acara sukan. Lepas tu keyword ketiga, kira jumlah. Okey, kira jumlah peserta. So, kita kena highlight dengan peserta. Ni saya punya sudah lari lah. Okey, ada. Okey, 13 buah sekolah. Lepas tu 24 orang. Jumlah peserta. Okey. So, 13 buah sekolah dengan 12 4 orang tu ada kaitan tak?
ada kategori sama tak? Tak ada kan? Tak ada Tak ada, kaitan kan? bukan kategori yang sama. So tak ada kaitan. So kalau tak ada bukan kategori yang sama, kita tak boleh buat apa, tambah ke? kita tak boleh tambah 13 sekolah dengan 24 orang, boleh tambah tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh 13 tolak sekolah dengan pun. tak boleh tolak, tak boleh buat tambah, tak boleh buat tolak sebab sekolah tu lain, orang tu lain kan? Okey. Okey. So, dekat sini kalau cikgu tengok jumlah peserta dengan 24 orang peserta tu sama tapi 13 buat sekolah tu lain. So, kita tak boleh buat tambah ataupun tolak sebab perwakilan nombor itu adalah berlainan. So, kita berlainan. kena darab ataupun bahagi. Dalam soalan kita ada nampak perkataan jumlah kan? Jumlah. So kalau jumlah tu total. Kalau total kita punya amount orang tu bertambah. So Kita kena darab dengan darab. bahagi, yang mana satu akan bertambah? Darab. Darab. Ya betul. Darab. So murid-murid akan ada fikiran logikal. Yelah 13 buat sekolah dengan 24 orang, macam mana kita boleh tambah, kita tak boleh tambah. Macam mana kita nak tolak, tak boleh tolak. So mereka faham konsep. Mereka pun ada logical thinking dekat sini kan. Lepas tu minta mereka untuk bina kita ayat punya matematik. ayat matematik. Lepas tu mereka boleh jawab, tak ada masalah. Okey, boleh ya? Boleh cikgu. Okey. Soalan 3 ada tak? Soalan 3 tak ada. Alamak. Itu percubaan saja. Orang yang sama je buat. Tak apa, balik rumah cuba sekali lagi. Okey, ini adalah penggunaan modul KEDSO. Yang modul yang saya sediakan. First time saya buat modul tahap 2 ya. Buat kali pertama saya buat modul tahap 2. Kenapa tak keluar? Keluar dah. Dah keluar dah? Okey, dekat bawah tu saya ada buat 10 set soalan. So satu minggu tu 3 soalan saya buat. Cikgu Sebab Sugenti tekan sekali lagi. Tekan sekali lagi ya. Tekan dan lepas dia akan keluar. Dah keluar? Boleh nampak? Belum. Double click. Kenapa? Tadi checking time okey je. Okey, dah keluar. Dan dia dah pergi. Dah pergi dah. Okey, tak apa, saya cuba buka modul tahap 1 ya. Kenapa? Geram betul tak nak keluar. Cool down, bersabar. Jangan risau. Okey, tak apa. Dalam link ni ada dia punya modul dalam bentuk PDF saya dah save. Kalau ada cikgu interest nak buat tu boleh minta dekat saya boleh share dengan mereka, tak ada masalah. Okey. Dia punya ni contoh ni adalah saya ada sediakan dia punya handout boleh nampak tak? Boleh cikgu. Wow, ada stiker. Stiker yelah. Kalau kita tak bagi ganjaran, mana ada kesan positif dekat situ. Stiker tu murah je, tapi budak-budak anggap tu macam hairan lah, dia dapat macam trofi emas lah, macam tu lah bagi mereka. So memberi sokongan dan dorongan kepada murid-murid. So selalu kita bagi stiker macam ni. Setiap soalan kalau betul mereka akan dapat. So satu hari satu soalan saja mereka akan buat. So, dia punya latihan continuously dia ada. Setiap hari mereka buat. Okey, ini adalah analisis data kajian saya untuk tahun ni. Mula-mula saya ambil data PBD Februari 2023 ya. Yang Februari yang lepas tu. Mereka dapat, kebanyakan mereka dapat TP3 sahaja. Boleh nampak kan dalam skrin? Okey. Nampak tapi cikgu, untuk masa PBD Julai yang lepas ni, yang baru-baru ni, ada yang dapat 4, tapi yang lain semua dapat 3 saja. Bukan bermaksud mereka macam tak mahir lagi, mereka boleh buat. Tapi saya buat modul tu pada tahap senang dan sederhana sahaja. Tapi untuk katakan Krishnaveni ni tahun 5, tapi untuk tahap dia, soalan yang besar lagi, yang complicating lagi, semua kena jawab kan. So belum sampai tahap itu. Sebab tu saya belum bagi TP4. So saya ambil masa lagi lah, saya akan tambahkan lagi latihan. Okey, ni dia punya carta analisis ya.
Okey, ini pemerhatian saya penggunaan teknik Ketso. Proses Ketso ini berterusan dan murid-murid sangat berminat untuk menggunakan teknik Ketso ini. Ini membolehkan murid-murid dapat menjawab soalan penyelesaian masalah aplikasi matematik dengan senang dan betul. Kalau senang, mesti dapat betul kan? So, murid jadi bermotivasi. Dia nak buat lagi, nak cuba lagi. Lepas dah buat tahap senang, lepas tu dia tanya, cikgu, lagi susah sikit boleh ke? Lagi susah sikit boleh ke? Macam tu. So, kita kena wujudkan perasaan yang ingin buat, ingin tahu lagi, ingin dia nak try yang susah lagi tu. Okey. Lepas tu saya buat teknik Ketso ni soalan yang pendek dan mudah, dapat mencungkil kebolehan murid untuk mendapat jawapan yang betul dengan senang dan penuh keyakinan. Murid-murid yang lemah ataupun pada tahap lemah dengan sederhana tu pun mereka dapat berasa macam saya pun dapat jawapan yang betul lah cikgu, tapi saya ni tak boleh baca dengan betul-betul, tak faham soalan, tapi saya dah boleh buat lah cikgu, sekarang saya boleh faham sebab soalan tu senang. So memotivasikan murid-murid untuk buat, untuk menjawab soalan. Bukan lagi mereka salin balik nombor tu ataupun biarkan kosong, tak ada lagi macam tu. So asalkan mereka ada buat dia punya cara kerja. Lepas tu ketiga adalah hasil kajian ini hanya menunjukkan perbezaan yang kecil sahaja. Saya tahu tadi dalam pencapaian PBD tu kita tak nampak beza sangat. Tetapi murid berasa yakin dan berani. Kan cikgu, kalau cikgu ni, kalau murid dapat jawab, kita pun rasa gembira. Kita pun rasa yakin. So murid lagi, budak kecil, so mereka berasa yakin dan berani untuk mencari kata kunci, pilih operasi yang betul dan menulis ayat matematik dengan betul. Okey, 3 perkara ni murid-murid tak boleh buat. Tapi yang masih ada salah dengan ayat matematik tu. Tolak, kalau tolak tu nombor besar dekat belakang, nombor kecil depan, ada lagi yang salah. Tapi kebanyakan tu boleh buat, tak ada masalah. Soalan-soalan senang tu semua mereka boleh buat. Sekarang saya nak tingkatkan lagi kesukaran soalan yang diberi tu. Okey, lepas tu murid tidak lagi takut dengan soalan panjang dalam matematik. So mereka tak takut lagi dah. Mereka berasa yakin dah. Sekarang mereka suka nak jawab soalan. Kalau saya tak bagi masa, tak sempat buat pun mereka tanya, cikgu hari ni tak buat ke? Lepas waktu persekolahan saya boleh ambil buku dan buat tak cikgu? Nanti cikgu semak. Mereka minta macam tu. So maksudnya mereka suka dengan teknik Ketso ini. Okey, ini adalah gambar aktiviti murid. Masa mereka gunakan Freya model kan. Freya model tu memang sesuai dengan 4 langkah. 4 langkah saja kan memang sesuai dengan kita punya ni teknik. Okey. Ni budak lain. Dia pun seronok. Yang ni dia minta dia nak buat lepas waktu persekolahan. So saya suruh dia duduk dekat pondok, minta dia buat. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan apa perbezaan antara tree solution dengan Ketso. Kenapa saya tukar model dia kan? Dia punya bentuk kan. Okey, tree solution tu menarik. Tak ada masalah, murid-murid suka pemulihan. Yang last year punya pemulihan, murid pemulihan, mereka suka dengan tree solution. Dia bentuk dia cantik kan. Tetapi hanya ada satu produk saja. Kumpulan kecil boleh guna. Kalau ramai murid tak boleh guna. Sebab nak buat lagi kan. Okey, 5 langkah menyebabkan murid keliru dengan langkah 4 dan 5. Tadi saya beritahu kan. Kalau tengok dengan Ketso, menggunakan Freya model memang sesuai dengan 4 kotak dengan 4 langkah. Mudah diingati oleh murid. 4 langkah saja kan dia dah remember lah tu, ingat tu 4 langkah tu. Lepas tu berwarna-warni. Lepas tu mudah dihasilkan. Kalau saya nak buat 2 set ke 3 set, cepat saya boleh siapkan. Sebab kotak-kotak center dia bulat. Easy dia nak buat kan. Lepas tu kali ni Ketso tu saya lengkap dengan model latihan dan rujukan kata kunci. Kata kunci mereka boleh rujuk kalau lebih tu macam mana nak buat apa. Kalau kurang tu nak buat apa. Lepas tu kalau ada perkataan diagihkan sama. Macam tu kan dalam kita punya bahagi. Semua saya dah siap sedia dalam modul tu. So mereka kalau tak faham kata kunci, mereka boleh rujuk dengan senarai kata kunci. Rujukan kata kunci yang sudah ada. Okay, last kali. In learning, you will teach. And in teaching, you will learn. So,
Masa kita belajar dulu, kita akan ajar kawan-kawan kita semua. Biasa kan? Okey. Sekarang kita buat teaching tapi still kita semua belajar. So, semasa saya mengajar, saya kenali ataupun mendapati pengajaran baru dari budak-budak, dari teaching juga, dari pengajaran kita juga. So, sekian. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Sugenti atas perkongsian yang cukup mantap sebentar tadi. Cikgu Sugenti dan rakan-rakan sekalian dengar tak? Ya, dengar. Okey. Hari ini saya tak tahu secara langsung ataupun tidak langsung, sisipan Dr. Mustafa hari ini sangat berkait rapat dengan pembentangan Cikgu Sugenti. Dia ada latihan, dia ada repetitive measures, dia ada kefahaman, dia ada aplikasi. So betul-betul hebatlah hari ini. Okey, ada beberapa perkara yang saya just perlu recall balik daripada pembentangan Cikgu Sugenti. Rasa macam di IPG apabila Cikgu Sugenti telah menerangkan mengenai teori Thorndike. Saya paling suka hukum latihan dan juga hukum kesan tadi. Hukum latihan yang di mana Dr. Mustafa tadi cakap, repeating is Cikgu Sugenti, betul tak? Tadi dah block sikit. Ulang balik ya. Sorry. Tadi Dr. Mustafa ada terangkan mengenai latihan repetitive measures to make them understand, betul tak? Ya, betul. Dan juga teori yang Cikgu Sugenti bentang hari ini mengenai hukum latihan pun berkait rapat, betul tak? Memang sebab latihan kalau dulu kita kata repeated exercise kan. Tapi salah satu cara yang terbaik all di sekolah dari masa ke semasa sentiasa kita kena buat repeated exercise. Latihan yang berulang, bukan soalan yang sama, tapi soalan yang berlainan. Dapat membantu murid untuk memahami salah satu konsep sesuatu kemahiran baru. Latihan yang berterusan. Kalau kita ambil untuk penyelesaian masalah ini, budak-budak tak dapat jawab kerana kebanyakan guru matematik akan buat macam 3 minggu kita ajar konsep asas kan, kaedah asas, konsep asas, kandungan asas. Lepas tu last 1 week saja kita akan ajar penyelesaian masalah. Dalam 1 minggu tu kita siap. Semua dah settle, kita akan bergerak ke topik baru pula, topik lain kan yang seterusnya. Tapi continuation berdasarkan penyelesaian masalah itu tak ada. Sebab tu murid-murid memang takut dengan soalan penyelesaian masalah. So, pada pendapat saya, melalui kajian ini, saya berasa kita kena bagi satu hari satu soalan ke, ataupun kita sentiasa masa PDP kita boleh bagi soalan kebat macam situasi. Suruh mereka fikir dan jawab. Itu adalah salah satu unsur utama yang perlu ditekankan dalam PDPC. Terima kasih Cikgu Sugenti. Dan saya juga sangat suka hukum kesan di mana kita memberikan kesan positif, di mana Cikgu Sugenti saya nampak tadi beri stiker. Lepas tu Cikgu Sugenti bagi soalan yang senang dulu bagi meningkatkan motivasi mereka supaya mereka lebih seronok. Ni saya pun bersetujulah. Stiker ni memang sangat menarik dan saya pun sebenarnya pengumpul stiker. Okey, so tahniah Cikgu Sugenti atas pembentangan yang sangat baik tadi. Dan juga saya juga mengucapkan tahniah kepada SJKT St. Leonards kerana tiada murid pemulihan matematik ya. Okey, saya pasti ramai guru matematik akan menggunakan tree solution dan juga Freyer model. Sini ada dua teknik yang berbeza, dua kaedah yang berbeza yang telah Cikgu Sugenti gunakan. Satu tree solution dan satu lagi Freyer model. Yang tree solution, excuse me Cikgu Mira ya, penerangan sikit. Yang tree solution tu adalah penambahbaikan dia adalah Ketso. Ketso dia penambahbaikan tree solution tu. Cikgu-cikgu boleh guna Ketso lebih senang, lebih mudah dengan Freyer model.
Okey. So menampak jugalah Cikgu Sugenti tu dia tengok yang tree solution tu agak sukar, dia dah buat penambahbaikan. Dia buat CADSO dengan menggunakan Freya model. Dan juga saya sangat suka usaha Cikgu Sugenti buat live worksheet supaya murid-murid buat pembelajaran kendiri di rumah. Tahniah ya Cikgu Sugenti, tahniah. Kita Terima buat ni kasih, Cikgu. demi anak bangsa kita sendiri, bangsa Malaysia. Okey, ada sesiapa? Ada apa-apa nak untuk berkongsi? Sekejap saya tengok ruangan chat. Okey. Okey. Ada sesiapa nak share? Okey, Cikgu, Puan Hana, tim teknikal CDL telah berkongsi pautan kehadiran untuk CDL kali ini. So, boleh isi pautan kehadiran dulu? Okey, sambil mengisi pautan kehadiran, ada sesiapa nak buat komen ke? Ada sesiapa nak give their own opinions and idea? Okey, Cikgu Anissa mohon share link. Okey, kejap ya Cikgu, saya copy paste link. Okey Cikgu, saya dah copy paste link. Cikgu Sugenti, ada apa-apa nak share Cikgu Sugenti? Ya, Cikgu Mira. Ada apa-apa lagi you nak share? Setakat ni tak ada. Kalau ada orang nak tanya soalan, boleh dialu-alukan. Cikgu Anissa, perkongsian sangat bermanfaat. Cikgu Wani, terima kasih atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Cikgu Emma, perkongsian ilmu terbaik dan bermanfaat. Okey, ramai memuji usaha nurani Cikgu Sugenti. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya mohon semua peserta untuk on camera. Okey, kita akan bergambar ya. Ni CD ke-12 ni. Kita dah sedozen menghabiskan CDL hands-on online. Okey. Kita mohon semua on camera, kita akan ambil gambar. Okey, semua dah on camera? Okey, wow, Dr. Mustafa tengah driving. On the way back. Oh. Okey, drive safely. Okey, kita akan Okey, kita akan bergambar. Nampaknya Cikgu Dawa pun tengah driving balik. Dia mengangguk dan bersenyum. Okey. 1, 2, 3. Okey. Wow, kita ada 39 participants hari ini. Wow, ramai tu. Tahniah Cikgu Sugenti, tahniah. Okey. Terima kasih. Okey, I hope you akan berkongsi lebih banyak lagi. Okey, sekarang mohon tim CDL untuk kongsikan poster untuk minggu depan ya. Okey, wow. Ini ialah poster untuk minggu hadapan. Teknovasi gamifikasi Bluecurt dalam pengajaran. Okay, kita ada pembentang Puan Nashatul Shimah binti Arobi, Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Port Dickson. Okay, pada 7 hari bulan 9 Khamis. Okay, dan berikut ialah sinopsisnya. Cikgu ni dia ingin berkongsi dalam bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan antara subjek penting yang diajar di sekolah rendah. Untuk menjadikan subjek bahasa Arab ini menarik, maka terhasil inovasi berbentuk gamifikasi ini menggunakan aplikasi Bluecurt untuk membina pelbagai item soalan dan merangsang minda murid untuk berfikir dengan lebih kreatif dalam menjawab soalan dengan keseronokan permainan yang mencabar berbentuk gamifikasi. Okey, ni kena tengok ni. Okey, next week, bukan next week, the following week. 7 hari bulan September.
2023. Okey, saya rasa kita sudah berada di penghujung. Saya rasa saya tak tertinggal apa-apa. Okey. So, terima kasih kepada Cikgu Sugenti, kepada Dr. Mustafa, kepada tim teknikal CDL dan rakan seperjuangan saya yang masih setia bersama saya sehingga 4:12 petang ini. Dan saya rasa masih awal tapi saya akan ucapkan dulu selamat menyambut Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. Okey, pada 31 Ogos ini. Okey, kita akan bercuti. So drive safely back home. Happy holidays. Bye everyone. Take care. Yang belum isi kehadiran, please isi dulu sebelum keluar. Yang lain yang dah isi boleh tinggalkan Zoom.